Rumah Ngaji Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ullaha wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Syukur dapat kita berjumpa pada pagi ini dan petang dan pagi ini untuk sama-sama kelas Glasgow berkuliah. Dan insyaAllah hari ini kita nak bincang tentang fiqh. Fiqh ni maknanya faham. Al-fiqhu al-lughatun maknanya al-fahmu, faham. Fiqh tu maknanya faham. Maknanya bila kita belajar fiqh ni kita nak faham apakah amalan-amalan yang perlu kita buat sebagai seorang Islam. Di mana kita tahu bahawa bila kita ni Islam, kita ada rukun. Islam ni ada rukun dia. Rukun Islam kita tahu ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua solat. Solat. Kemudian puasa, zakat, haji. Dan semua rukun Islam ni dia merupakan suatu amalan. Benda tu dibuat dengan anggota. Asyhadu an la ilaha illallah, anggota lidah kita. Kan, solat anggota badan kita. Kan? Puasa, perut kita puasa. Mulut kita puasa, telinga puasa, mata puasa. Tu maknanya anggota kita. Zakat itu harta. Nak dapat harta tu kena kerja. Kerja itu dengan anggota, dengan tangan, dengan kaki. Kemudian haji. Haji dah tentulah dia menggunakan segala anggota. Tawafnya, sa'inya, wukuhnya, kan. Jadi semuanya tu dengan anggota. Jadi dia nak sebut bahawa apabila kita ni sebagai seorang Islam, maka kita kena faham semua rukun-rukun tersebut. Semua rukun-rukun tersebut. Apakah itu syahadatain 2 kalimah syahadah, bagaimana nak semayang, apa itu semayang, bagaimana nak puasa, dan sebagainya. Jadi bermulanya selepas kita dah syahadah ini, kita dah mengetahui agama Islam ini sebagai suatu agama yang fitrah, yang suci, yang bersih, maka kita nak cerita tentang bersih. Kan, Islam tu agama fitrah. Fitrah tu mana bersih. Kan kita zakat fitrah tu bersih. Jadi nak semayang ni kena bersih. Nak jadi orang Islam ni kena bersih. Bersih zahir, bersih batin. Kita kena bersih. Bersihkan diri kita. Jadi nak masuk syurga tu kena bersih lah. Macam kita masuk rumah kita. Ada tak kita masuk naik rumah kita dengan keadaan yang kotor? Ataupun dengan keadaan yang tidak yang tidak baik, kan? Yang kotor, yang berbau, yang najis dan sebagainya. Sebab syurga itu tempat yang suci. Nak masuk rumah kita pun bersih, kena bersih. Ya, nak masuk rumah je pun kena bersih. Apakah lagi nak masuk syurga Allah Ta'ala? Mana boleh kita masuk rumah kita suka-suka saja, naik dengan kasut, dengan slipper, dengan kotor sebagainya, dengan najis tak? Sebelum masuk rumah tu kita cuci kaki dulu, kita bersihkan pakaian kita supaya tidak kotor berjangkit pada orang lain, kan. Jadi begitu juga bila kita nak masuk syurga Allah Ta'ala, kita nak bersih. Jadi nak masuk syurga Allah Ta'ala, kita nak membersihkan diri kita ni dengan segala kekotoran dan najis, iaitu melalui solat. Jadi nak tak nak kita kena solat. Nak tak nak apabila kita solat, kita kena bersih. Syarat nak solat ataupun nak semayang ni kena bersih. Hanya orang bersih saja yang boleh masuk syurga Allah SWT. Bersih apa? Bersih dia punya amalan dia dan bersih hati dia.
Baik. Hari ini kita nak bincang tentang bersuci dan hukumnya. Bersuci. Maknanya bersuci itu macam bersih lah. Membersihkan diri. Disebut bahawa dalam kitab yang saya nak bawa ni, idaman penuntut. Idaman penuntut. Kan? Adalah bersuci itu dalam percakapan kita hari-hari, maknanya pada bahasa ialah membersihkan diri. Membersihkan diri kita ini. Ataupun membersihkan benda-benda lain, pinggan mangkuk ke, pakaian ke, rumah ke, tak kira apa-apa lah, membersihkan benda-benda atau pemakanan kita kan, buah-buahan dan sebagainya, membersihkan diri atau perkara-perkara benda-benda daripada kekotoran, sama ada najis atau bukan najis. Najis itu tai kan, najis itu air kencing, tai, tak kira tai binatang ke, tai manusia ke, ataupun bukan tahi, bukan najis, yang seperti air liur kan, air ludah, air ludah, ataupun arak umpamanya kan, kotor, najis, kotor, dia bukan najis tapi dia kotor, tak najis, air ludah dia tak najis, push kita ludah dia kan, kita usik dia tak najis. Kalau kena pakaian kita untuk solat sembahyang, terkena air ludah kita pada pakaian kita, dia bukan najis, dia tidak membatalkan sembahyang, tetapi dia kotor, jadi kita perlu bersihkan dia kan. Itulah, jadi kita kena faham di antara najis dan kotor. Najis dan kotor, jadi kita kena bersihkan diri kita daripada najis dan kekotoran. Umpamanya lumpur kotor tapi dia tak najis, kecuali lumpur tu dia bercampur dengan najis lah. Lumpur contohnya, dia tak najis, dia kotor, tapi patutkah kita masuk rumah kita dengan lumpur? Jadi kita perlu bersihkan diri kita daripada lumpur. Itulah, kena bersih. Jadi bersuci itu maknanya membersihkan diri kita atau benda-benda pakaian dan sebagainya, sama ada daripada najis ataupun bukan najis. Dia kotor, hingus dan lain-lain kan, dan lain. Mana itu kotor, lumpur sebagainya. Itu dari segi bahasa, maknanya kita kena bersihkan diri kita daripada kekotoran dan najis. Dan pada hukum agama, apakah hukum ataupun dari segi pandangan agama berhubungan dengan najis dan kotor ini? Agama kita kata bahawa yang sebut syarak. Syarak tu maknanya hukum Islam. Hukum yang berlandaskan Islam, hukum yang betul-betul ambil 100% daripada Islam. 100 Islam tu hukum syarak, hukum Islam. Namanya hukum syarak. Macam kita ni, undang-undang Malaysia namanya sivil ya, mahkamah sivil. Jadi gitu. Hukum syarak ataupun hukum sivil. Okay. Jadi nak sebut bahawa itu di antara ada yang tanya ni kan, kenapa air sembahyang batal kalau terpegang tu kan. Itu sebab itu antara, nanti kita bincang besok. Itu perkara yang batalkan air sembahyang ataupun batalkan wuduk. Nanti kita bincang itu. Baik. Dan maknanya pada syarak ialah menghilangkan perkara yang menghalang untuk kita bersembahyang ataupun kita beribadat. Tu. Jadi hukum syarak kata bahawa perkara-perkara yang menghalang kita daripada kita nak sembahyang, maka kita kena bersihkan dia. Kita kena cuci dia, kita kena buang dia. Itu dia. Jadi yang menghalang kita bersembahyang, senang cerita gitulah. Yang menghalang kita daripada kita nak sembahyang. Jadi perkara yang menghalang kita bersembahyang, kita kena bersihkan dia. Kita kena bersihkan dia. Gitu. Sama ada dua keadaan. Sama ada hadas ataupun najis. Dua perkara ni yang menghalang kita daripada untuk kita sembahyang. Terkena najis ataupun kita berhadas. Jadi kita kena menghilangkan hadas itu ataupun kita najis, buang najis itu. Sebab dia menghalang kita daripada beribadat atau menghalang kita bersembahyang. Jadi
kita kena menghilangkan halangan ini dan sesuatu perkara itu kita kena hilangkan, menghilangkan halangannya. Jadi dia kena memakan suatu benda dengan sebab kena najis. Dan sebab itu kita kena bersihkan dia kalau dia menghalang kita daripada kita nak beribadat. Kalau kita nak ibadat itu, kita kena buang yang menegah kita, yang mencegah kita, yang menyebabkan kita tak boleh semayang. Kan? Contohnya kita pergi Kuala Lumpur, pakaian lawa, cantik, bersih, kan, pergi kat Sogo, tiba-tiba kan percik satu najis, tai anjing ke tai kucing kena ke pakaian kita. Jadi apabila terkena pada pakaian kita tu, najis tu menghalang kita untuk kita semayang. Dah masuk Zuhur, sampai-sampai dah masuk Zuhur, orang kawan-kawan kita pergi surau, semayang, kita tak boleh semayang. Sikit je benarnya. Tu perkara yang menghalang kita bersemayang. Jadi untuk kita nak semayang juga, dan kita mesti semayang, dan kita wajib semayang, maka kita kena buang najis dulu. Kita kena hilangkan najis itu. Itu namanya bersuci. Bersuci. Jadi apabila kita dah tahu dah kita nak semayang ni, kita kena bersuci daripada hadas ataupun najis, maka apakah alat yang boleh menghilangkan hadas dan najis ini, menghilangkan perkara yang menghalang kita bersemayang ni? Jadi nak sebut bahawa alat untuk bersuci itu ialah satu, air. Mesti dengan air. Tetapi bukan semua perkara yang menghalang kita tadi untuk semayang dengan air. Bukan semua. Tetapi kalau dengan air, semua boleh hilang. Contohnya kan, nak menghilangkan hadas itu kita kena berwuduk namanya. Nak menghilangkan hadas kita kena berwuduk. Wuduk itu menggunakan air. Mana ada orang berwuduk menggunakan benda lain? Kan? Tak ada. Semua dengan air. Berwuduk. Tapi kalau nak menghilangkan najis, boleh dengan benda lain. Sama ada dengan tanah, dengan batu, dengan kertas, dengan tisu, kan? Tapi kalau dengan hadas tak boleh, air saja. Tetapi dalam keadaan tertentu boleh juga menghilangkan hadas ini, tetapi dengan tanah, debu tanah. Jadi maknanya hadas ini boleh dihilangkan dengan dua alat, sama ada air dan debu tanah. Tapi air ini bukan semua air. Ada pula air yang tertentu, bukan semua air. Air, nanti kita bincang, bukan semua air. Air oren umpamanya, air katira ke air tak boleh. Kan? Jadi bukan semua air. Tetapi asalnya air. Sama ada air, tanah dan batu. Batu boleh juga. Ataupun dengan benda-benda kesat. Maka dengan limpah kemurahan Allah Ta'ala tadi terhadap hambanya, telah menjadikan air itu lebih banyak dengan tiada kita berkehendak proses pada mendapatkannya, kan? Ini Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia suruh kita semayang dan kena bersuci, dan suci itu dengan air, dan dia telah jadikan air itu, ambil dah mana-mana, tak payah proses-proses, kan? Kalau kita nak makan sesuatu donat ke, kena proses dulu. Macam-macam nak dapat. Contohlah kalau contohnya kena basuh air itu dengan air katira contohnya, kan? Kena cari bahan dia, kena cari gula lah, macam-macam, kan? Ini tak payah. Allah Ta'ala telah jadikan air itu, dah air itu tak perlu proses, ambil je. Air apa? Air sungai ke, air laut ke, air perigi ke, air hujan ke, air apa dah. Jangan air mata sudah lah, kan? Gitu. Dan air ni tak perlu diproses, ambil je pergi sungai dan sebagainya. Ataupun sekarang ni tak panggil air sungai, air pahit. Jadi terima kasih banyak yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Alhamdulillah, ada pada pagi ni, pada petang ini, dan saya di Glasgow ni pagi. Di Glasgow ni pagi, di Malaysia petang. Jadi nak sebut bahawa di Glasgow ni hari ni sejuk sangat weh, 1 darjah Celsius. Hari ni 1 darjah Celsius. Tak boleh hati mana-mana lah, tak nampak berkabut dan sebagainya. Tapi tak apalah, biarlah dia sejuk tu.
Tapi kalau tuan-tuan rasa nak merasa sejuk, datanglah ke Glasgow ni. Dan sejuk ini merupakan satu anugerah Allah Ta'ala juga. Sejuk anugerah Allah Ta'ala, panas anugerah Allah Ta'ala. Kalau sejuk tak ada, kita tak akan rasa panas. Kalau panas tak ada pula, kita tak ada rasa sejuk. Itulah hebatnya Allah Ta'ala ni. Tapi kita ni gila kali. Panas pun gaduh, sejuk pun gaduh. Tak ada benda yang tak bergaduh. Bergaduh semua. Orang dapat bergaduh, kita tak dapat pun bergaduh. Ini bergaduh belaka ni. Baik ijak kabur apa bergaduh juga. Masya Allah. Nak bergaduh aja ke je. Cuba dah cari satu titik pertemuan. Ni nak bergaduh je. Jumpa je nak bergaduh. Datang tu niat dengan kata korang dah. Kan? Tu dia. Jadi itu kaya ceritanya. Jadi nak sebab bahawa hukum bersuci ni daripada hadas najis ni wajib kalau kita nak bersemayam. Ikut ijma' ulama. Sebulat suara. Kalau nak kita semayang, wajib. Kalau tak semayang, lain cerita. Jadi nak sebut bahawa wajib kita bersuci kalau kita nak beribadat. Khususnya semayang. Semayang je, semayang. Ada satu ibadat lagi nak kena wuduk ni, tawaf. Tawaf tu kita tak buat sama. Itu orang dekat Mekah saja, dekat Kaabah je. Kita ni tak usah fikir dah pak. Itu kan tak ada kena mengena lagi dengan kita. Kalau kita nak ke sana, betul kena mengena kita. Tapi kena tahu jugalah. Maknanya gini, maknanya ialah bahawa hukum apa yang bersuci ni wajib ketika kita nak solat, nak semayang. Tak kira semayang apa? Semayang fardu ke, semayang sunat ke, semayang hajat ke, ataupun semayang jenazah ke, orang kata kena wuduk. Apa semayang tadi lah? Semayang. Wajib. Maknanya kalau kita semayang tanpa wuduk ataupun tanpa bersuci, senang kita bersuci lah. Wuduk tu makna bersuci. Cuma apa ni, perbuatan kita tu namanya wuduk. Gitu kan. Perbuatan namanya wuduk. Sebenarnya bersuci. Namanya wuduk. Makna gini, maknanya bersuci untuk solat namanya wuduk. Bersuci untuk solat namanya wuduk. Gitu. Baik. Boleh faham InsyaAllah. Jadi hukumnya wajib. Sebagaimana mereka telah ijma' mensyaratkan bersuci daripada hadas dan najis itu dengan air. Maknanya dia kata ulama ni mengatakan bahawa nak bersuci daripada hadas dan najis itu dengan air. Mana dengan air, kita kena bersuci dengan air dah. Tapi kalau nak buat dengan batu ke, dengan benda-benda kesat ke, itu pulanglah. Tapi yang utamanya air. Sekira tak ada air, barulah kita cerita bab lain. Gitu. Jadi nak bersuci ni dengan air. Okey. Dengan air. Jadi air yang macam mana? Air yang macam mana yang boleh dibuat bersuci ni? Jadi kita cerita tentang air terus. Dah tahulah bahawa kalau ada perkara yang menghalang kita daripada nak semayang, maka kita kena bersuci. Perkara yang menghalang kita bersemayang ni dua perkara. Yang pertama hadas, namanya hadas. Yang kedua najis, namanya najis. Namanya najis. Hadas, najis, dua perkara. Kalau kita tidak berhadas, hadas tak ada. Kita dah buat hadas dengan berwuduk, tapi ada najis, tak ada semayang ke? Kalau najis tak ada, tapi hadas tak ada juga, tak boleh juga. Najis tak ada dah, tapi hadas tak ada pula. Ada hadas pula. Apa ni, najis tak ada, hadas pula ada. Tak boleh juga. Jadi dia kedua-dua tak ada. Hadas pun tak ada, najis pun tak ada. Dan kedua-dua ni, hadas dengan najis, hanya boleh suci dengan sebaik-baiknya sempurna dengan air. Jadi bukan semua air. Jadi bukan dengan semua air. Jadi air macam mana? Gini. Air yang boleh dibuat bersuci ialah yang pertama, termasuklah air hujan, dia kata. Air hujan. Air hujan boleh. Air embun. Air laut. Laut Cina Selatan ke, tak kira air mana. Air sungai, tak kira sungai Rabik ke, sungai Pahang ke, sungai Semantang ke,
sungai Lui ke tak kira, air perigi ataupun air telaga, air perigi ataupun air telaga, air mata air, air mata air keluar petang tu, dan lain-lain dengan tak kira sifat asalnya sama ada ia putih atau hitam, tak kisahlah air tu warna apa. Contohnya, ada sebagian kita pergi tengok air sungai keruh, tengok air apa, air Sungai Pahang, bapak keruhnya tak. Nah, dia tak jernih, tak kira apa warnanya. Dulu saya pernah duduk di Pekan, ada satu sungai namanya Sungai Hitam, air tu hitam, air sungai tu warnanya hitam, tapi dia bersih. Kita nampak dia warna hitam, tak kira warna hitam, tak kira apa warna sekalipun, asalkan ia air. Tak kira sifat aslinya, sifat aslinya maknanya memang gitu dah, macam Sungai Pahang aslinya sekarang dia memang dia keruh gitu. Dan kebanyakan air itu dekat Glasgow ni pun sama. Saya pergi tengok air sungai dia hitam, tapi jernih kan, dia nampak hitam tapi jernih, gitu. Jadi tak kira sifat asalnya sama adanya putih ke, hitam ke, kelabu ke, jernih ke, keruh ke, atau masam ke, masin ke, tak kira. Jadi memang dia begitu dah, macam air laut. Sifat asli dia dah memang masin. Ada setengah sungai masam, kan? Dia tak kira macam mana. Maka air itu boleh digunakan untuk bersuci, boleh kita bersuci, nak menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis. Kena faham tu, kena faham betul-betul. Baik. Jadi walaupun dah ada air yang bersuci ni, air hujan, air embun, air laut, air sungai, air perigi, air mata air dan sebagainya, maka bukan semua tu kita boleh ambil gitu-gitu saja. Kita ada bahagi pula ke tujuh jenis air ni kepada tiga bahagi. Yang pertama, air tu dia kata dekat kitab ni kata bahawa air itu pula, air yang kita sebut tadi, terbahagi kepada 4 bahagian. Bukan 3, 4. Saya silap. Kepada 4 bahagian. Air itu pula terbahagi kepada 4. Air yang tadi terbahagi kepada 4. Yang pertama dia kata air suci pada diri dia dan dia menyucikan benda lain. Makna air itu suci dan dia boleh menyucikan benda lain. Dia suci, dia sendiri, dia memang suci lagi. Dia tak ada sampul apa-apa. Dia tak kena najis, dia tak kena air oren, dia tak kena sirak, dia tak kena katira, tak ada. Dia sendiri. Dia tak kena apa-apa, dia suci. Dia tak dicemari. Kan? Dia tak dicemari lagi. Maka dia itu suci. Dan dia itu boleh menyucikan benda lain. Ada juga air suci, tapi dia tak menyucikan benda lain. Kan? Dengan tiada makruh menggunakannya. Dengan tak ditegah menggunakannya. Maknanya kalau makruh ni ditegah, contohnya air yang panas, kan? Dia bersih, suci, tapi dia panas. Ditegah kita menyucikan itu, panas. Mana kalau anggota badan kita ni kena najis, tiba-tiba nak gunakan air panas, kan? Tak ditegah lah, kan? Sebab dia tujuan nak menyucikan tangan kita bernajis, kena benda lain pula, melepuh pula, kan? Kena air panas pula, gitu. Jadi air yang bersih ataupun air yang suci ni, dan dia boleh menyucikan benda lain, namanya air mutlak. Air mutlak. Namanya air mutlak. Yang ini tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Yang maknanya dia ni mutlak, dia tak ada apa-apa. Dia memang tak ada sandaran kepada apa-apa. Dia air semata-mata air yang suci. Itu ni. Jadi namanya air. Umpamanya dia kata bahawa kita ambil air dari dalam perigi, atau sekarang ni dari paip air. Kita boleh sebut saja air dengan tak payah sebut air perigi atau air paip. Tak payahlah. Gitu. Sebut air dulu lah. Itu kita tak payahlah. Tak mesti kita sebut awak buduk dengan air apa? Saya buduk dengan air paip. Tak payah. Air jugalah. Dengan air saya cukup. Ini kalau orang saya kena saya tadi
ambil semayang dengan air perigi. Tak boleh sebut air perigi tu. Maknanya tak mesti kita sebut air itu air apa. Air mutlak lah. Tak kira dia air sungai ke, air laut ke, air hujan ke, air embun, tak kira. Kita ambil mana-mana, air pahit ke. Jadi dia suci. Jadi namanya air mutlak. Namanya air mutlak. Gitu boleh faham umpamanya kita ambil pada air perigi atau air pahit. Kita boleh sebut saja dengan tak payah sebut air perigi atau air pahit, kerana air itu tidak terikat dengan perkataan perigi atau pahit. Orang terus faham itu air sahaja. Tak payah sebutlah air pahit, kerana tak payah. Tak payah kita sebut gitu je lah. Air mutlak ialah air. Gitu. Bersalahan dengan air lain, contohnya air kopi bersih, air kelapa bersih, air tebu bersih, air mawar dan lain-lain boleh. Jika tak disebut kopi atau kelapa atau mawar, nescaya tak faham dan tak pergi fikiran kita kepada kopi dan sebagainya. Sebab gitulah. Kalau orang tahu kita satu air warna hitam, air hitam, air apa ni? Mesti kita tanya tak? Air kopi ke, air Milo ke, sebagainya gitu. Mana kita tahulah ini air apa, ini air kopi. Maka kita tak boleh menggunakan untuk bersih. Sebab tu nak kata bahawa air tadi dia tak terikat dengan mana-mana. Bersalahan dengan air tadi lah. Kalau kita nampak air tu warna apa? Warna apa warna tu? Warna merah jambu. Kan? Air tu warna jambu. Tentu dia air itulah air Bandung kan, sirap Bandung. Kan? Gitu. Jadi dia ada sandarannya kat situ. Ada sandarannya. Jadi air ni sama air kopi ke, air kelapa ke, air sirap Bandung ke sebagainya tadi tidak termasuk dalam gulungan bahagian air mutlak. Dia tak termasuk air mutlak. Bahkan termasuk dalam gulungan air yang suci pada diri dia, tetapi dia tidak menyucikan benda lain. Air itu suci. Air itu suci, tapi dia tak boleh menyucikan benda lain. Maknanya suci tadi, kalau lah kita semayang, tiba-tiba kan air kelapa jatuh ataupun percik ke kita, tak batal semayang kita, boleh terus semayang. Tetapi air kelapa ni tak boleh dibuat air semayang. Kita ambil kelapa, letak dalam berdi, penuh setor, tiba-tiba kan kita nak ambil air semayang dengan, ataupun kita nak cuci, nak nyuci najis, kena tai anjing tadi dengan air kelapa, tak jadi. Walaupun air apa ni najis tai anjing tadi tak ada dah, tapi dia sebenarnya masih ada. Sebab air tadi dia tidak menyucikan, bahkan dia menambah lagi kotor. Daripada kena dekat A, pergi berlariak ke tempat B, sebab dia tidak menyucikan. Jadi kena hati-hati, kena faham sungguh-sungguh. Ini bahawa hukum. Kadang-kadang kita tak ambil hair sangat benda-benda gini kan, nak semayang gitu je kan. Tak, kena ambil, kena pasti betul air tu betul-betul air mutlak dan najis kita tu dibuang dengan sebenar-benarnya. Jadi untuk itu marilah kita ini sebagai suatu review kan, tuan-tuan semua dah tahu dah, cuma nak peringat semula bahawa air yang kita nak gunakan menghilangkan hadas ni ataupun najis ni ialah air mutlak. Kenapa? Kerana dua-dua perkara ni menghalang kita bersemayang ataupun ibadat. Jadi untuk menghalang kita pada beribadat, itu semayang khususnya, semayang raya ke semayang benda, kalau kita tak ada wuduk, maka maknanya kita berhadas. Jadi nak menghilangkan hadas ni dengan berwuduk, nak menghilangkan najis dengan air. Boleh faham? Nak menghilangkan hadas dengan berwuduk, nak berwuduk dengan air. Ada 3 langkah: air, wuduk, hilang hadas. Nak menghilangkan hadas kena berwuduk dengan air. Nak menghilangkan najis kena cuci, nak cuci dengan air. Nampak tak? Nak menghilangkan hadas kena berwuduk, nak berwuduk dengan air. Nak menghilangkan najis kena cuci dia, nak cuci dia dengan air. Dengan air apa? Dengan air mutlak. Boleh faham nak air mutlak. Jadi hari ni kita bincang, kita kongsi
kita bincang dan kita kongsi berkenaan dengan pengertian bersuci. Pengertian bersuci dari segi bahasa dan dari segi agama. Lepas tu kita sentuh sikit tentang air. Dan air ni ada 4. Yang pertama air mutlak. Jadi kita berhenti situ dulu. InsyaAllah hari esok kita sambung bagi air yang kedua. InsyaAllah kalau umur panjang, umur rezeki. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak semua yang hadir. Teli Daud, nanti kita bincang tentang perkara yang batalkan wuduk, dan insyaAllah kita berhenti dulu. Saya minta maaf banyak-banyak sekiranya ada kekurangan terkasar bahasa dan sebagainya. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan diberi kefahaman oleh Allah SWT. Tuan-tuan diberikan hidayah, diberikan keberkatan, diberikan kesenangan, diberikan rezeki, diberikan kebaikan, diberikan kesenangan, kemudahan dan segala-galanya kebaikan. Dianugerahkan Ta'ala pahala sebanyak-banyaknya, dan saya doakan tuan-tuan dan puan masuk syurga tanpa hisab. Wallahu a'lam. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Ngaji Barokah.